Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abil Yasar radhiyallahu anhu. Kata dia, atatni imra'atun tabta'u tamran. Faqultu inna fil bait tamran atyab minhu. Fadakhalat ma'i fil bait. فأهويت إليها فتقبلتها فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقال أبو بكر استر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا فلم أصبر فأتيت عمر فذكرت ذلك له فقال عمر استر على نفسك وتب ولا تخبر أحدا فلم أصبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخلفت غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة حتى ظن أنه من أهل النار قال وأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا حتى أوحى الله إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيء أجر المحسنين صدق الله العظيم. قال أبو اليسر فأتيته فقرأها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصحابه يا رسول الله ألهذا خاصة أم للناس عامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل للناس عامة أو كما قال hadis sahih, riwayat hadis hasan, riwayat Imam At-Tirmizi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seorang sahabat Nabi nama dia Abul Yasar. Ini gelaran dia, Abul Yasar. Nama dia Ka'ab bin Amru, nama dia. Dia ni wafat tahun 55 Hijrah. Abul Yasar ni, yang kata tadi tuan-tuan, kita kata apa? Iman manusia ni ada hari dia naik elok, ada hari dia menjunang. Iman manusia. Benda inilah kena kepada sahabat yang bernama Abul Yasar ni. Yang kata Ka'ab bin Amru ni. Dia kata satu hari mai satu perempuan mai di rumah dia. Mai nak jual kurma. Satu perempuan bawa buah kurma, buah tamar, mai di rumah dia nak jual ke dia. Dia kata kat perempuan ni, dia kata inna fil bait tamran atyab minhu. Dia kata ni hang jual kurma apa ni? Dia kata dalam rumah aku punya kurma lagi bagus daripada ni. Abul Yasar kata kat perempuan yang jual kurma ni, dia kata ni kurma hang ni grade apa ni? Grade B ke grade C? Saya dalam rumah dah ada grade A punya. Fadakhalat ma'i fil bait. Yang perempuan ni pun betul bendui tak apa benda, pi masuk dalam rumah Abul Yasar. Kuno-kuno nak pi tengok kurma dia ni. Fa ahwaitu ilaiha fataqabbaltuha. Dia kata bila perempuan ni masuk aja, dia kata aku perbah dia, aku gomoy dia, aku cium dia. La ilaha illallah. Manusia, tuan-tuan, ni cerita itu sebab hadis Nabi ni dia very realistic. Hadis Nabi ni dia very realistic. Dia tak nak pergi cerita benda yang sampai kita tak terfikir akal. Dia cerita kehidupan manusia. Sahabat Nabi itu manusia. So, bila dia cerita macam ni, kita sebagai manusia, kita dengar, kita rasa benda tu. Benda ni real. Apa sudah jadi? Dia nak main jual kurma. Abul Yasar kata, apa ni kurma nak jual ni grade apa? Dalam rumah aku ada lagi bagus.
Dia pun pergi masuk nak pergi tengok pula kurma Syekh ni. Masuk dia kata apa? Fa ahwaitu perebah tu macam orang perebah lembu nak sembelih tu. Kasar juga Abu Yasar ni. Dia perebah perempuan ni, fataqabbaltuha. Dia cium perempuan ni. Fa ataitu Abu Bakar. Menyesal pula lepas tu. Dia tak buat lebih pada tu. Dia cuma tak tahu dia ni apa hal dengan dia pergi kena tukar ali kan, dia pergi kena kopi janda apa, tak tahulah dia ni. Dia punya cerita ni, hari tu dia sudah mai dia punya syekh dia jadi satu macam, dia sudah bertindak macam tu dekat perempuan ni. Lepas tu menyesal. Ramai lah dalam masyarakat jenis macam ni, ramai. Terlajak, terbabar, terseliuh, apa. Lepas tu Allahu Akbar, aku jadi tak tahu. Macam tu. Bila dia rasional balik, dia waras balik, Allahu Akbar. Pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar. Fazakartu dhalika lahu. Dia cerita kat Sayyidina Abu Bakar. Dia kata, ya Abu Bakar, saya silap mana dah. Abu Bakar tahu siapa? Tak, mari ni ada maklum kita main rumah. Meja kurma, dia kata. Okey, Abu Bakar kata, lepas tu saya tak tahu dia main ke mana tu, dia kata. Saya perbah dia, saya gomel dia. Allah, Abu Bakar kata. Tapi dia cerita, dia kata saya menyesal, dia kata saya tak betul macam tu. Okey. Abu Bakar kata apa kat dia? Sayyidina Abu Bakar kata, ustur ala nafsika wa tub. Abu Bakar kata ustur. Ni memang tak boleh. Dia karan tu. 2 kali dah ni. Baru ni di masjid Brown Garden. Allahu Akbar. Baru nak ni saya baik sekerat ni. Masya Allah. Allahu Akbar. Wah, Cikgu Zamri Muhammad. Okey tuan-tuan. Jadi hadis tadi, satu sahabat nama Abil Yasar radhiyallahu anhu, satu perempuan sudah main nak jual tamar, nak jual kurma dekat dia. Dia kata dekat perempuan tu, kurma yang hang bawa ni grade tak bagus, dalam rumah dia punya lebih baik. Bila perempuan ni masuk dalam rumah dia, dia sudah buat tak senonoh dekat perempuan ni. Lepas pada tu dia menyesal. Dia pergi jumpa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia cerita dekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq apa yang jadi. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia kata ustur ala nafsik wa tub. Tengok apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata benda macam ni, ini maksiat peribadi. Okey. Ustur ala nafsik. Tutup cerita ni. Hang sudah pergi buat benda ni, tak payah bagi tahu kat orang. Watub, dan bertaubatlah. Wala tukhbir ahadan, jangan habaq kat siapa pun. Pesan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq macam tu. Kata Abu Yasar, dia kata falam asbir, tapi aku tak sabar, dia kata. Maksud yang kata falam asbir, aku tak sabar ni maksudnya apa? Dia tak senang duduk. Dia rasa dia sudah buat satu dosa besar. Dia rasa guilty conscious yang ada dalam diri dia tu, rasa bersalah yang ada dalam diri dia tu menyebabkan dia tak senang duduk. Walaupun Sayyidina Abu Bakar kata dekat dia, wahai Abul Yasar, benda ni dah jadi dah, hang jangan cerita dekat siapa, simpan benda ni dekat hang cukup. Dia tak boleh simpan benda ni. Rasa bersalah dalam diri dia tu menyebabkan dia pergi pula jumpa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila sampai dekat Sayyidina Umar, dia kata dekat Sayyidina Umar, dia kata, ya Umar, satu perempuan main nak jual kurma di rumah aku sudah buat macam ni dekat dia. Umar bila dengar benda tu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kata dekat dia,
ustur ala nafsik. Sama macam Sayyidina Abu Bakar kata. Sayyidina Umar kata dekat dia, ustur ala nafsik. Hang simpan benda ni diam-diam dekat hang, waktu hang bertaubat kepada Allah, jangan buat lagi dah lepas ni. Wala tukhbir ahadan. Tak sadut cerita kat siapa benda ni. Macam mana Sayyidina Abu Bakar pesan, macam itulah dipesan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kata hadis ni, dia kata falam asbir. Abu Yasar kata, aku tak boleh tidur, aku tak senang duduk, aku duk rasa aku dah buat satu dosa besar. Kalau setakat nak pesan dekat aku, suruh duduk diam-diam, tak usah cerita ke orang, aku rasa tak settle benda ni. Tuan-tuan bayangkan sahabat Nabi ni, dia bila dia buat salah, dia jadi macam tu, dia jadi guilty, dia jadi rasa berdosa, dia rasa bersalah, dia nak kena settle benda ni. Bila Abu Bakar kata lagu tu dekat dia, dia main kat Sayyidina Umar pun kata macam tu dekat dia kata fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata tak selesai benda ni, dia kata dia pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa zakartu dzalika lahu. Dia cerita dekat Nabi macam yang dia cerita dekat Abu Bakar, macam yang dia cerita dekat Sayyidina Umar. Dia cerita balik apa yang jadi. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar benda tu, Nabi kata kat dia, tu dia. Nabi kata, akhalafta ghazian fi sabilillah fi ahlihi bimithli hadha. Nabi kata dekat Abu Yasar ni, Nabi kata, wahai Abu Yasar, hang gamak pi buat dekat isteri satu kawan hang yang dia lah ni duk ada di medan perang, berjihad fi sabilillah. Allahu akbar. Rupa-rupanya perempuan ni isteri orang. Rupa-rupanya perempuan ni suami dia duk ada di medan perang. Nabi SAW kata dekat dia, hang gamak buat benda ni, hang buat dekat bini kawan hang. Kawan hang ni pula tak ada di rumah, pasal pergi perang sabilillah. Hang buat dekat bini dia macam tu. Allahu akbar. Bila dia dengar kalam Nabi SAW macam tu, hatta tamanna annahu lam yakun aslam illa tilka sa'ah hatta zanna annahu min ahlin nar. Bila dia dengar Nabi kata macam tu, Nabi kata hang gamak buat dekat bini kawan hang, yang kawan hang ni duk ada di medan perang, hang gamak buat kat bini dia macam ni. Tuan-tuan, bila Abu Yasar dengar Nabi SAW kata dekat dia macam tu, teringat dalam hati dia. Dia kata, kalaulah aku belum masuk Islam, aku pergi buat benda ni, kemudiannya aku masuk Islam, setidak-tidaknya dosa aku Allah ampun. Kalaulah benda ni aku buat ketika aku belum Islam, dan lepas aku buat dosa ni, aku masuk Islam, alangkah baiknya kalau benda ni berlaku ketika aku belum masuk Islam. Dengan masuknya aku ke dalam Islam, Allah boleh ampun dosa ni. Tapi malang bagi aku, bala menimpa aku apabila aku pergi buat benda ni ketika aku sudah jadi orang Islam. Dia sampai ingat macam tu. Hatta zanna annahu min ahlin nar. Sampai dia duk rasa ni, Abu Yasar ni duk rasa apa? Abilah aku ni duk neraka dah lepas ni. Tuan, hadis ni dia nak highlight apa? Satu, dia nak highlight kata manusia. Manusia ni kadang-kadang iman bagus, kadang-kadang iman tak bagus. Waktu iman tak bagus, pergi terbabas buat benda macam ni. Yang kedua, hadis ni nak highlight dekat kita apa? Sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Yang kata sahabat Nabi ni, bila dia buat satu salah, bila dia buat satu dosa, dia rasa bersalah ni sampai dia tak boleh maaf diri dia sendiri. Ini satu benda bagus yang ada dalam diri para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Kata Abu Yasar, dia kata, wa atraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawilan. Lepas dia pergi cerita dekat Nabi, lepas Nabi kata dekat dia macam tu, Nabi kata, hang ni gamak buat dekat bini kawan yang pergi perang, hang gamak buat. Kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tu macam potong, macam teteh jantung dia. Lepas pada tu pula Nabi SAW atraqa tawilan. Nabi sengat lama. Nampak macam Nabi marah sungguh kat dia.
Senyap Nabi itu menambahkan lagi seksa pada diri dia. Sehinggalah hatta auhallahu ilaih, sehinggalah Allah buat turun ayat Quran. Nabi SAW dia diam ni, Nabi diam ni pasal apa? Pasal Nabi tunggu wahyu daripada Allah. Pasal apa? Pasal Nabi SAW tak apa dia? Berasap pula. Allahu Akbar. Hadis ni punya pasal ke saya punya pasal tak tahu. Off balik. Jadi jangan duk panggil bomba apa jangan. Masya Allah. Hadis tu dah. Bisa kira. Masya Allah. Tak ada Sudahlah, kita pun sudah duduk gagah lah. Tak apa dah. Tuan-tuan dapat pahala belakang ni main ni, insya-Allah. Dapat dah pahala. Okey, ringkas habis hadis ni. Jadi bila turun ayat, Allah kata wa aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail. Turun ayat tu. Tuhan kata orang yang buat salah macam Abu Yasar buat ni, dia tak berzina. Dia cuma pi gomoi perempuan yang bini orang ni aja. Okey. Bagi kes kesalahan macam ni memadai. Okey. Bagi kesalahan yang macam ni, jaga semayang aja. Tuhan kata. Semayang daripada subuh, zuhur, asar, itu semayang tarafain nahar. Semayang di antara dua siang. Wa zulafan minal lail. Apa dia? Nak off karan tu. Okey. Okey. Saya cakap tanpa mic bagi perhabis perhabis hadis ni. Nak perhabis hadis ni ya. Okey. So bila turun ayat, Tuhan kata wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Tuhan kata semayang di antara dua tepi siang. Dua tepi siang maksudnya daripada subuh sampai sebelum maghrib. Semayang apa ada dalam dua tepi siang ni? Subuh, zuhur, asar. Okey. Kemudian wa zulafan minal lail, dan semayang di awal malam. Semayang awal malam semayang apa? Maghrib isya. Ayat ni kata apa? Semayang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Innal hasanat yuzhibna sayyiat. Perbuatan baik. Ini semayang ni adalah al-hasanat, perbuatan baik. Dengan melakukan semayang 5 waktu ni, yuzhibna sayyiat. Dia padam dosa-dosa yang kita buat. Abu Yasar punya dosa tadi, pergi buat macam tu dekat isteri orang. Tapi dia tak berzina. Yang ni kena ingat. Dia tak berzina. Kesalahan yang macam tu, dan dia buat pula di luar kawalan diri dia, dan sekali itu saja yang dia buat. Semayang 5 waktu boleh menghilangkan dosa perbuatan yang macam tu. Dzalika dzikra lidzakirin. Demikian itu adalah peringatan bagi orang-orang yang mau ingat. Bila turun ayat ni, Nabi SAW panggil balik Abu Yasar ni. Nabi panggil dia balik. Fa'ataituhu, dia pun mai jumpa Nabi. Faqara'aha alayya Rasulullah SAW. Nabi baca ayat tadi ni, wa aqimis salata tarafayn nahar wa zulafan minal lail. Nabi baca dekat dia ayat yang Allah buat turun ni. Dan Nabi kata dekat dia, wahai Abu Yasar, kamu sudah buat dosa yang kamu buat ni, kamu jaga semayang 5 waktu, insya-Allah Allah gugurkan dosa-dosa yang kamu buat ni. Nabi baca ayat tu dekat dia. Bila Nabi SAW baca macam ayat tu dekat dia, faqala ashabuh, sahabat-sahabat yang ada kat tepi ni, dia berkata dekat Nabi SAW. Dalam riwayat Imam Ahmad, dia kata apa? Yang kata dekat Nabi ni ialah Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dia kata apa? Ya Rasulullah, ali hadha khassah am linnasi ammah? Dia bertanya Nabi, dia berkata, ya Rasulullah, adakah orang yang buat salah macam Abu Yasar buat ni,
dia memadai dengan sembahyang 5 waktu, Allah gugurkan dosa dia. Adakah ini khusus untuk Abu Yasar ataupun kami pun sama? Kalau kami tersilap pergi buat apa-apa dosa, kami jaga sembahyang 5 waktu, dosa-dosa ni akan gugur. Adakah benda ni untuk dia saja ataupun untuk semua orang? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata bal linnasi ammah. Nabi kata no, ayat ini bukan untuk dia saja tapi untuk semua orang. Maksudnya apa tuan-tuan? Hadis ni nak bagi tahu dekat kita, sembahyang 5 waktu ni very important. Sangat penting. Kerana dia boleh menggugurkan dosa-dosa yang sedikit sebanyak yang kita buat. Okey, kesimpulan dia apa? Cepat bertaubat apabila kita terbuat apa-apa dosa. Satu. Kita terbuat apa-apa dosa, cepat-cepat bertaubat. Yang kedua, dosa peribadi jangan dihebahkan. Dosa peribadi, kita pi apakan macam mana ke, jangan dihebahkan dosa kita tu, kerana benda tu benda tidak baik. Yang ketiga, sahabat Nabi SAW adalah generasi yang mudah terkesan dengan cakap-cakap Nabi. Dan Nabi kata dekat dia, hang gamak buat lagu ni dekat isteri kawan hang, sedangkan kawan hang lah duk ada di medan perang. Banyak tu Nabi cakap, oh, habis dia. Dia terus rasa habis dah hidup dia ni. Tak ada harapan lagi dah dia. Cakap Nabi SAW sangat memberi kesan kepada para sahabat ni. Yang keempat, dosa Abu Yasar itu bukan dosa zina. Yang tu kena ingat. Bukan dosa zina. Kalau dosa zina, hukuman dia lain. Ini dosa, dia pergi buat macam ni. Dia pergi gomoy. Benda tu boleh digugurkan dengan sembahyang. Okey? Tetapi apa? Terbuat. Jangan saja pergi buat, lepas itu sembahyang nak pergi gugur, jangan. Itu salah faham terhadap hadis yang kita baca tadi.